Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Ta'ala, pada hari ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang keempat, anjuran surah Ar-Rasyidin, puncak setiawangsa, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jun, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita akan masuk ke bab yang baru, iaitu bab yang keempat di muka surat 57, berkaitan dengan hadis dhaif. Kalau kita terjemah, maknanya hadis yang lemah. Soalan, ada yang berpendapat hadis dhaif, hadis lemah ini adalah hadis maudhu', yakni hadis palsu. Oleh itu tidak boleh beramal dengannya. Tak boleh beramal dengan hadis dhaif. Adakah benar pendapat ini? Jawapan, pendapat ini tidak benar. Kerana hadis dhaif semata-mata bukan hadis maudhu', bukan hadis palsu mengikut ilmu mustalah hadis. Jadi berlaku kekeliruan dalam masyarakat kita sekarang. Kadang-kadang satu amalan itu kita lakukan, ada dalilnya, cuma dalilnya itu adalah hadis yang dhaif. Lalu ada kawan-kawan kita kata tak boleh amal sebab hadisnya dhaif. Jadi ini tidak benar. Bahkan boleh beramal dengan hadis yang dhaif dalam skop yang tersendiri, iaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah menegaskan dalam kitab Al-Adhkar, kitab beliau yang menghimpunkan zikir-zikir dari mula bangun tidur sehingga nak tidur semula. Imam Nawawi dah susun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, qala al-ulama'u minal muhadditsina wal fuqaha'i wa ghairihim. Telah berkata para ulama daripada kalangan pakar-pakar hadis, juga daripada kalangan pakar-pakar dalam ilmu fiqh, dan juga selain daripada mereka, yakni ulama dalam bidang-bidang yang lain, yajuzu wa yustahabbul amalu, harus bahkan digalakkan beramal. Saya skip dulu yang depan dia sebab nak bagi ada connection dengan kefahaman kita. Harus bahkan digalakkan beramal bil hadis dhaif, dengan hadis yang dhaif. Tapi ada syarat dia lah, ma lam yakun maudhu'ah, selagi mana kedhaifan hadis tersebut tidak sampai membawa kepada maudhu', hanya dhaif yang biasa saja, bukan sampai dinilai palsu. Berarti kalau sudah dinilai palsu, telah sepakat para penilai hadis mengatakan ini hadis palsu, maka tidak diamalkan. Adapun kalau kita kata hadis itu palsu tapi isinya betul,
Maknanya isinya betul itu bersandarkan kepada dalil lain. Jadi kita beramal dengan dalil lain. Contohnya ada hadis palsu menceritakan tentang fadilat solat tarawih. Malam pertama solat tarawih ini fadilat, malam kedua ini fadilat. Hadis ini palsu. Tapi kita tetap solat tarawih. Bukan kita solat tarawih kerana hadis palsu tadi, tapi kerana hadis-hadis yang lain yang sahih, yang menunjukkan kepada sunnahnya kita itu solat tarawih. Tapi hadis itu sendiri tidak boleh kalau palsu. Tapi mana skop dia tu beramal dengan hadis dhaif itu? Saya terbalikkan sikitlah supaya kita dapat connect terus, iaitu fil fadaili, di dalam perkara-perkara kelebihan fadilat, sama ada fadilat amal, fadilat tempat atau fadilat orang. Sebab itu baru ni kecoh bila Jahkim sharekan satu poster yang menceritakan riwayat bahawa apabila Nabi SAW dilahirkan, terpadam api di Parsi yang sebelum ni tidak pernah terpadam 1000 tahun lebih kurang. Bila Nabi SAW lahir, terpadam. Ini kalau dalam istilah perkara-perkara yang ganjil dipanggil irhas. Kalau mukjizat itu setelah diangkat menjadi rasul. Irhas perkara-perkara mencari adat, luar kebiasaan yang berlaku kepada seseorang yang akan diangkat menjadi rasul. Lalu kecoh kawan-kawan kita yang sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi bising, ini apa ni, Jahkim pula sebarkan hadis palsu. Padahal hadis tersebut tidak dinilai palsu oleh semua penilai hadis. Ramai saja penilai hadis yang menilai hadis tersebut hanya sekadar dhaif. Kalau ada seorang yang menilai palsu, 2 orang menilai palsu misalnya, itu tidak membatalkan ijtihad penilaian oleh ulama-ulama hadis, khususnya kalau yang menilai palsu itu adalah tokoh yang datang kemudian, sedangkan yang menilai kuat ini adalah tokoh-tokoh hadis yang terdahulu. Tapi dhaif kan Ustaz? Ya dhaif. Tapi bukan cerita tentang hukum hakam, cerita tentang fadilah seorang manusia, iaitu Nabi kita Muhammad SAW ada kelebihan. Kita kalau kita lahir ke dunia, tak ada apa yang padam pun. Kalau kebetulan blackout itu ialah kebetulan masih kita lahir blackout. Tapi bila Nabi SAW lahir, api yang menjadi sembahan di Parsi oleh orang-orang Majusi itu terpadam. Hadisnya dhaif. Dia nak cerita ni, nanti kita akan terangkan apa maksud dhaif di sini. Pada kelebihan hadis itu menceritakan kelebihan siapa baca surah ni begini fadilatnya, siapa buat amalan ni begini fadilatnya. Maka masih boleh kita itu beramal kerana dia bukan cerita hukum. Contoh lagi, man qara'a surah Yasin lailatal jumu'ati ghufira lahu aw asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumaat, maka akan diampunkan bagi dia dosa dia. Ataupun nanti berpagi-pagi dia besok ni dalam keadaan dosanya telah diampun. Lalu kita bacalah Yasin malam Jumaat, mengharapkan fadilat tadi. Tapi hadis itu dhaif. Tapi oleh kerana hadis bukan cerita tentang hukum, hukum baca Yasin telah pasti iaitu sunat. Hukum baca Yasin sunat, dapat pahala. Hadis bukan cerita hukum, hadis hanya cerita fadilat, iaitu diampunkan dosa kalau baca Yasin pada malam Jumaat. Maka ini yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, pada fadail boleh bahkan digalakkan beramal. Wa taghribi wa tarhib, dan pada menggalakkan dan menggerunkan. Menggalakkan misalnya ada riwayat siapa yang buat baik pada ibu bapa sekian-sekian, ya, ataupun tarhib, menggerunkan. Siapa yang tinggal solat dengan sengaja sekian-sekian, itu namanya tarhib dan tarhib. Tiba-tiba hadis itu dhaif, maka masih boleh kita itu bersandar kepada hadis tersebut dalam skop menggalakkan dan menggerunkan. Tapi kalau palsu, dia tak boleh. Wa ammal ahkamu kal halali wal harami wal bai'i wan nikahi wat talaqi wa ghairi dzalika fala yu'malu fiha illa bil haditsis sahih.
Adapun hukum hakam, nak kata ni halal, nak kata ni haram, atau ni jual beli ni sah ke tidak, nikah ni sah atau tidak, tolak ni jatuh ke tak jatuh, dan yang lain daripada itu, maka tidak diamalkan pada perkara-perkara yang sedemikian kecuali dengan hadis yang sahih. Sebab ini lebih serius lagi, nak tetapkan hukum. Awil hasan, atau paling tidak hadis itu telah naik statusnya kepada hasan. Illa ayyakuna fi ihtiyatin fi syai'in min zalika, kecuali atas jalan berhati-hati pada salah satu daripadanya. Contohnya kan tadi kita kata bab jual beli, bab nikah kahwin, maka panduan kita hadis yang sahih. Hadis sahih tidak dijadikan sandaran. Tapi ada hadis yang dhaif mengatakan kalau nikah macam ni tak sah, atau jual beli macam ni batal. Dhaif hadis tu. Maka atas jalan berjaga-jaga, eloklah dielakkan jual beli sedemikian, eloklah dielakkan perkahwinan yang sedemikian. Walaupun hadisnya dhaif, tapi masih kita itu digalakkan berhati-hati. Sekarang kita pergi kepada konsep dia, supaya orang tu jelas kenapa boleh beramal dengan hadis dhaif. Balik kepada prinsip yang asas, bahawa kita itu wajib beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul itu terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Kita wajib beramal. Sekarang ini mana kita tahu yang dikatakan Quran itu Quran? Kerana Quran bukan turun wahyu pada kita. Bahkan tidak juga kita dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa inilah Quran. Semacam mana kita tahu bahawa Quran itu Quran? Jawabnya dari guru kita. Guru kita yang kata Quran. Dan guru kita juga sama seperti kita. Quran tidak turun kepada dia, dan dia juga tidak dapat Al-Quran itu direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga ambil dari guru dia. Jadi ambilan riwayat ni daripada seorang kepada seorang kepada seorang kepada seorang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh jadi dengan jalan dipanggil mutawatir, iaitu diriwayat oleh bilangan yang ramai. Sekira-kira tak mungkinlah seramai itu tersilap, terlupa, tak mungkin. Contoh itu hari kan kita berteka-teki, bilakah parlimen akan dibubarkan? Bila-bila ada tak jadi, lepas dah tak bubar lagi pun Kemudian baru ni kan diumumkan parlimen dibubarkan. Kita kadang-kadang tak dengar pengumuman tu. Bukan kita ada masa Perdana Menteri buat pengumuman, bukan kita baca pun surat Watikah tu, tapi kita percaya dan kita tak ragu-ragu. Kenapa? Kerana sana sini orang cakap benda yang sama. Dalam surat khabar ni pun cakap benda yang sama, surat khabar sana cakap benda yang sama, jiran kita di Setiawangsa cakap benda yang sama, kawan kita di Johor pun cakap benda yang sama. Takkan pakai tersilap semua. Maka kita yakinlah bahawa parlimen dah berubah. Padahal cerita parlimen berubah ni bukan Quran hadis pun, tapi sebab riwayat itu sampai secara mutawatir, maka kita sudah tidak ragu-ragu. Maka Al-Quran semuanya mutawatir. Setiap isi kandungan Al-Quran itu sampai kepada kita dengan perawi yang begitu ramai, tak mungkinlah perawi itu berbohong atau tersilap. Sementara hadis hanya sebahagian sahaja hadis mutawatir. So yang mutawatir itu selesai. Ulama dah tak bincang ini betul ke tak betul. Memang daripada Nabi SAW yakin. Bahkan sebahagian mengatakan kalau tolak hadis mutawatir itu boleh jadi kafir. Kalau tidak yakin daripada Nabi SAW, tak tahu kita tolak. Lalu banyak hadis yang tidak mutawatir, dipanggil hadis ahad, diriwayat oleh bilangan perawi yang tak ramai. Mungkin seorang, mungkin dua orang, mungkin tiga orang. Seorang dua ni boleh jadi tak mereka terlupa, boleh jadi tak mereka tersilap, boleh jadi.
Boleh jadi tak mereka menyampaikan dengan bahasa yang kurang tepat. Boleh jadi. Maka ada keraguan. Hadis ahad berbeza dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir efek dia yakin. Al-mutawatiru yufidul qat'ah. Yang diriwayatkan secara mutawatir itu menatijahkan putus, yakni yakin. Tak adalah mungkin ke begini, mungkin ke begitu, tak ada. Al-mutawatiru yufidul qat'ah ataupun yufidul yakin. Yang diriwayat secara mutawatir itu menatijahkan pasti dan yakin. Oleh kerana hadis yang tidak mutawatir, iaitu hadis ahad, ada keraguan. Keraguan tadilah, seorang dua ni boleh tersilap, seorang dua ni boleh terlupa. Maka ulama terpaksa buat kerja lebih. Mutawatir dah selesai, cuci tangan, yakin dah ini daripada Nabi. Tapi hadis ahad, ulama terpaksa nak kerja lebih, nak tengok setakat mana kemungkinan hadis ini daripada Nabi SAW. Memang ada keraguan, tapi takkan oleh kerana sedikit keraguan tu kita nak tolak. Lalu ulama tengok kepada kualiti perawi yang meriwayatkan hadis tu. Adakah orangnya kuat ingatan, adakah orangnya siqah, boleh dipercayai, ya? Adakah orangnya dhabit dan sebagainya. Lalu kalaulah kualiti perawi itu bagus, satu. Yang kedua, sanad pula tidak terputus, ya, maknanya an-fulan tu sampai kepada tabi'in, sampai pada sahabat, sampai pada Nabi SAW, tak putus. Bila kualiti perawi bagus, sanadnya juga bersambung dengan baik, maka kemungkinan besar ini memang hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemungkinan besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah dia panggil hadis sahih. Sementara kalaulah misalnya ada perawi yang ada masalah, perawi ini dikenal pasti dia ni pelupa orangnya, atau dikenal pasti dia tidak sifat, ya? Maka itu satu bentuk keraguan yang lebih besar. Ataupun sanadnya terputus. Dia misalnya tabi'in, sepatutnya dia ambil hadis daripada tabi'in, tak tahu dia cerita terus daripada sahabat Nabi. Tabi'in mana yang cerita kat kamu ni? Ada putus sanad. Kadang dipanggil mursal, kadang dipanggil munqati', kadang dipanggil mu'dhal. Tengok dia putus macam mana, ya? Yang penting ada putus. Maka itu juga satu bentuk keraguan yang lebih besar. Maka bila kualiti perawi ada masalah, sanad pula ada terputus, maka itu tidak memenuhi syarat hadis sahih, ya. Lalu disebutlah lam yasih, hadis ini tidak sahih. Yang ini yang menimbulkan kekeliruan dalam fikiran sebagai umat Islam. Bila dia dengar hadis tak sahih, dia faham dengan bahasa Melayu tak sahih mana tak betul. Dengar kan, kalau orang tanya, betul ke? Dengar cerita Datuk sekian ni tak masuk tanding lah PRU ni. Tak sahih tu. Tak sahih, mana tak betul. Kamu dengar cerita-cerita yang tak betul. Tapi tak sahih dalam ilmu hadis bukan makna tak betul. Tak sahih dalam ilmu hadis bererti hadis itu tidak memenuhi syarat hadis sahih. Maka kemungkinan ia daripada Nabi SAW itu masih ada, cuma tidak sebagus hadis yang sahih. Katakanlah hadis yang sahih itu 95% kemungkinan daripada Nabi SAW. Yang dhaif ni mungkin hanya 70%, mungkin hanya 60%, ya, kemungkinan daripada Nabi SAW. Maka oleh kerana hadis sahih itu kemungkinan besar daripada Nabi SAW, wajib beramal. Sebab kita beramal dengan ghalabatuz zon, berat sangkaan. Sementara hadis yang dhaif, selagi mana tidak palsu lah. Palsu ni kemungkinan besar memang bukan daripada Nabi. Sebab ada perawi itu muttahamil kazib, dia ni tertuduh berbohong. Orang kalau ada bahasa berbohong ni, kita tak confident lah dengan riwayat dia. Walaupun secara teori yang palsu pun ada kemungkinan daripada Nabi SAW, secara teori. Sebab yang sentiasa berbohong pun ada kali cakap betul. Bukan 100% dia berbohong. Orang yang kaki bohong pun ada masa-masa dia cakap betul. Tapi kita tengok yang zahir. Yang zahir, orang yang berbohong biasa berbohong, maka hadis palsu itu dianggap bukan daripada Nabi, ditolak. Berbeza hadis dhaif. Hadis dhaif masih ada kemungkinan daripada Nabi SAW. Oleh kerana ada kemungkinan daripada Nabi SAW,
maka masih diamalkan. Tapi nak menetap hukum tak begitu kuat. Nak kata ni halal ni haram tak begitu kuat. Nak kata ni sah batal tak begitu kuat. Tapi kalau sekadar cerita fadilat, memang baca Yasin itu sunat dapat pahala. Cuma fadilat dalam hadis dhaif, kalau baca Yasin malam Jumaat diampunkan dosa, dia baca. Kalau hadis itu betul, kita dapat pengampunan dosa. Kalau dari segi hakikatnya itu sebenarnya bukan daripada Nabi SAW, kita dapat pahala baca Yasin. Sebab itu dalam bab fadilat tidak ada masalah. Contoh macam tadi, kalau betul dah Nabi SAW lahir terpadam api di Parsi, ya, itu satu kelebihan. Dan memang Nabi SAW dah pasti orang yang berkelebihan. Ya, kalau tak betul pun, memang sebenarnya api itu tak padam, tetap Nabi SAW ada kelebihan. Bukan berarti oleh kerana api di Parsi itu tak padam, kira Nabi SAW ni tak ada apa-apa kelebihan lah. Bagi dia ni orang biasa je, tak ada. Tetap Nabi SAW orang yang istimewa. Ya, bukankah Quran kata Nabi manusia biasa? Manusia biasa daripada sudut kemanusiaan. Qul ana basyarun mislukum, katakanlah aku ni manusia seperti kamu. Tapi bukan biasa, seperti kamu dari segi kemanusiaan. Makan, minum, letih, mengantuk, tidur, ya, bahkan boleh jadi lupa. Kerana itu kemanusiaan. Tapi nak kata sama seperti kita, tidak. Yuha ilai, diberi wahyu kepada saya. Kan lain. Siapa yang dapat wahyu? Kita dapat wahyu. Ramai yang dapat wahyu? Tak. Maka yang dapat wahyu itu tak sama seperti yang tak dapat wahyu. Cuma padam ke tak padam api di Parsi tidak membatalkan bahawa Nabi SAW ini insan yang istimewa, insan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Maka selagi mana hadis itu tidak disepakati oleh para penilai hadis sebagai hadis palsu, masih boleh dijadikan sandaran sekadar nak menceritakan kelebihan. Ini yang mereka tak faham. Duk kecoh, duk hentam Jakim, ya, tak ada masalah. Lainlah kalau Jakim mengisbatkan hukum berdasarkan hadis dhaif, itu tak kena lah. Dan bukan bidang kuasa Jakim pun nak menetapkan hukum tu, bidang kuasa mufti. Jadi kalau kita faham macam tu senang. Dan konsep ini pun kita amal dalam kehidupan. Datuk misalnya memandu, dan memandu kereta, kata Mercedes ke BMW di highway yang jalannya pun clear, takkan nak memandu 80, 90. Memang ada ditulis dekat situ 110. Tapi kalau Mercedes sampai 1516 pun tak terasa pun, sebab dia stabil. Dia tengah sedap bawa 16, 17, perasan tengok di depan sana ada kereta bagi pin. Ada apa? Dan ada lagi kereta pun bagi pin juga. Apa Datuk buat? Slow. Bila Datuk slow down, berarti Datuk dah beramal dengan riwayat yang dhaif. Sebab bagi pin belum pasti lagi ada apa. Boleh jadi orang tu bagi pin sebab dia nak memotong. Kan biasa juga orang nak memotong, nak overtake, dia bagi pin. Tapi kenapa kita slow down? Sebab kita berhati-hati. Sebab biasa juga bagi pin ni nak bagi tahu ada speed trap, ada polis, itu biasa. Confirm ke? Tak confirm. Tapi kenapa Datuk slow? Berhati-hati lah. Kalau ada speed trap, tak adalah saya kena. Kalau tak ada pun tak apalah, slow sekejap. Itu konsep berhati-hati. Kalau tak pun hadis itu daripada Nabi SAW, saya dapat pahala baca Yasin. Kalau itu hadis daripada Nabi SAW, terampunlah dosa saya berdasarkan hadis tadi. Jadi ulama itu bijak. Bila mereka membenarkan beramalan hadis dhaif, itu ada sebabnya. Cuma tidaklah kita iktikadkan pasti itu daripada Nabi SAW, tak boleh lah. Sebab keraguan itu besar. Berbeza dengan hadis sahih, keraguan itu hanya sedikit, kemungkinan besar daripada Nabi SAW. Jadi tak betul lah, ni dhaif, ni dhaif, ya. Tengok skop apa. Kalau skop nak menetapkan hukum, ya, kamu boleh bangkitkan. Ni tak boleh kata ni haram, sebab hadis yang kamu jadikan dalil haram tu dhaif, itu okey. Baik, kesepakatan muhaddisin. Al-Allamah Al-Muhaddis As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Majmu' Fatawa wa Rasail, himpunan fatwa-fatwa dan tulisan-tulisan, menyebutkan para ulama ahli hadis dan lainnya sepakat bahawa hadis dhaif dapat dijadikan pedoman dalam masalah fadailul a'mal, kelebihan-kelebihan beramal.
Di antara ulama yang mengatakan demikian adalah Imam Ahmad bin Hanbal, bukan calang-calang ulama. Imam Abdullah bin Mubarak, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Al-Ambari, serta ulama lainnya rahmatullah alaihim ajma'in. Malah ada yang menyatakan bahawa mereka maknanya para ulama hadis, pernah berkata, apabila kami meriwayatkan hadis berkaitan perkara halal ataupun haram, bila dia hadis tu, cerita hadis tu, topik hadis tu, ni halal ni haram, maka kami akan berhati-hati. Cermat sungguh. Ni nampak ada problem, kita dhaifkan, kita tolak. Tetapi apabila kami meriwayatkan hadis tentang fadailul a'mal, tentang sekadar kelebihan beramal, maka kami melonggarkan, tak strict. Satu peringatan berguna. Pembagian hadis yang dianggap makbul, diterima, ialah hadis yang sahih, hadis hasan dan hadis dhaif di sisi kita. Tapi bukanlah dhaif jiddan yang kita kata palsu semua tu sepakat tak ditolak. Dhaif yang biasa-biasa lah, atau dhaif yang sedikit, atau dhaif yang pertengahan. Adapun yang mardud ialah hadis maudhu', hadis munkar dan seumpama dengannya. Ini adalah pembahagian yang dibuat oleh para muhaddisin sejak dahulu lagi, dan ia telah diterima oleh semua ulama Islam, ya. Adalah qil wa qal, kata Imam Ibn Arabi tak terima, kata dia. Al-Maliki tak terima. Bahkan Imam Bukhari pun didakwa tak terima hadis dhaif. Itu kan keliru. Imam Bukhari tak memasukkan hadis dhaif dalam kitab Al-Jami' beliau. Bukan sebab beliau tolak hadis dhaif secara total, sebab Al-Jami' tu nak himpun hadis sahih. Objektif kitab tu nak himpun dalam kitab tu hanya hadis yang sahih, yang dhaif tak masuk. Bukti bahawa Imam Bukhari tidak sebagaimana yang didakwa kalau Imam Bukhari menolak hadis yang dhaif adalah dalam kitab yang lain. Dalam kitab yang beliau tidak berobjektif untuk menghubungkan hadis yang sahih, cuma nak cerita tentang adab. Ada satu kitab Imam Bukhari namanya Al-Adabul Mufrad. Imam Bukhari masukkan hadis-hadis dhaif kerana hanya nak cerita adab. Lain dengan kitab Al-Jami', itu memang beliau berniat nak himpunkan hadis sahih, maka yang dhaif beliau tolak, beliau keluarkan. Tapi dari segi amalan, hadis dhaif itu masih diamalkan dalam skop yang kita telah ceritakan tadi. Kelebihan beramal, kelebihan tempat, kelebihan manusia, takrib menggalakkan, tarhib menggerunkan, ya. Sirah, perjalanan hidup, ya, Nabi atau sahabat, masih diterima riwayat yang dhaif. Maka meletakkan hadis dhaif di bawah kategori mardud, yakni ditolak, ini tidak dilakukan oleh para muhaddisin sejak dahulu, ya. Ini satu perkara yang dilakukan kebelakangan ini oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani dia letak hadis dhaif itu sama macam hadis palsu. Bahkan dia ada menulis buku Al-Hadis Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah wa Atharuha As-Sayyi fil Ummah, atau lebih kurang macam itulah tadi oleh dia. Hadis yang dhaif dan palsu dan kesan buruk kepada umat dirangkumkan sekali dalam satu bunyi, dhaif, palsu. Tidak demikian, ya, yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Palsu kalau dah sepakat memang ditolak, tidak boleh nisbah kepada Nabi SAW. Kalau isinya benar, isinya itu diamalkan, tapi bukan berdasar hadis tadi, berdasarkan dalil yang lain. Macam puasa hari Tarwiyah misalnya, puasa 8 Zulhijjah. Kalaupun hadis yang menceritakan kelebihan puasa 8 Tarwiyah itu palsu, tapi diamalkan kerana ada dalil-dalil yang sahih yang menceritakan kelebihan 10 hari pertama Zulhijjah itu. Bukan sebab kita nak beramal dengan hadis palsu tadi. Itu yang saya saman YouTuber tadi. Tak bersetuju, okey. Orang kutuk Ustaz Ku ni pembela bid'ah hasanah. Okey, memang betul saya bela bid'ah hasanah pun. Ustaz Ku ni tak betul, dia berpegang Allah wujud tak bertempat. Sebenarnya Allah bertempat atas arasy. Silakan, memang saya berpegang Allah wujud tak bertempat. Arasy itu makhluk. Kamu mengatakan Allah bertempat atas arasy, berarti kamu mengatakan Allah bertempat atas makhluk dia. Itu batil. Tapi satu masa saya dengan Dr. Hafiz, kita co-author satu posting, iaitu kita kata hadis palsu tidak berarti amalannya palsu.
Sebab kita tengok dalam masyarakat dah mula keliru. Bila orang cerita hadis tentang puasa recap ni palsu, orang dia ingat puasa recap tu tak boleh, bid'ah, sebab hadisnya palsu. Puasa tarbiyah tak boleh sebab hadisnya palsu. Mujur sembahyang tarawih orang masih faham lagi. Sembahyang tarawih pun hadisnya palsu juga. Tapi orang faham lah, orang dah biasa amalkan, orang amalkan. Bila kita amal salat tarawih bukan amal dengan hadis palsu tu. Hadis palsu tu kita tak terima. Kita amal dengan hadis yang sahih. Man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, misalnya itu hadis sahih. Jadi dia tuduh saya dan Dr. Hafiz buat kempen mempertahankan hadis palsu. Kita kata tak betul lah. Kita suruh dia minta maaf, beritahu kat orang ramai saya silap. Tak mau, tak asal dah Samad baru ada akal, baru mau minta maaf. Mahkamah keluarkan perintah, suruh dia minta maaf. Tak boleh lah macam itu. Berbeza pandangan biasa, kita berhujah. Tapi kalau fitnah tu kan tak bagus. Sama macam baru ni, fitnah kita suruh orang minta tolong dengan pokok. Tak betul. Kita yang kata tak boleh minta tolong dengan pokok, tapi disebarkan pada orang ramai seolah-olah kita pula yang mempromosikan. Saya pun tak pernah terlintas minta tolong dengan pokok. Dalam kuliah mana saya mengajar seorang minta tolong dengan pokok? Kita suruh minta tolong dengan Allah. Hakikatnya berbeza pandangan. Minta tolong kepada wali Allah, asalnya sepakatlah boleh dia minta tolong dengan wali Allah. Di sisi kita tak ada beza pun. Wali Allah tu masih hidup atau telah meninggal dunia, kita boleh minta tolong. Kerana walaupun dia telah meninggal dunia, dia masih boleh berdoa di alam roh. Sebagai orang yang soleh wali Allah, doa dia lebih diharapkan Allah terima berbanding doa kita. Itu saja. Orang kata dia tak boleh. Yang boleh hanya kalau wali Allah tu masih hidup. Kalau wali Allah tu dah meninggal dunia, itu syirik. Jadi kita tanya, ada ke dalil kata haram syirik minta tolong orang mati ni? Jadi dia menjawab, dalil banyak dalam Quran semua. Jadi kita kata bawa lah satu, kita nak tengok. Senyap. Bukan seorang, ramai. Belasan orang yang hadir itu senyap. Kau seorang mungkin terlupa kan, manusia. Tahu kata ada dalil tapi lupa. Bukan dalil, lupa. Takkan sampai berbelah-belah orang lupa semua. Jadi mungkinlah tak puas hati daripada sudut tu. Itu yang dia kata kalau macam tu boleh dah minta tolong dengan pokok. Asalkan kita iktikad Allah yang beri. Sebab tadi kita dah beritahu minta tolong dengan wali itu dengan syarat kita kena yakin yang beri itu Allah, bukan wali. Jadi dia konak ke situ. Dan kita kata tak, istighosah bukan disyariatkan macam itu. Minta tolong dengan pokok itu bukan disyariatkan. Oh kata dia, tapi dengan iktikad Allah yang beri. Yalah boleh lah daripada sudut tak syirik. Bukan boleh dengan ketika disyariatkan. Contoh mudah, kita makan nasi dengan iktikad nasi yang mengenyangkan, bukan Allah, syirik tak? Syirik walaupun kita tak sembah nasi. Tapi bila kita iktikad nasi yang mengenyangkan bukan Allah, syirik. Kita makan nasi dengan iktikad bukan nasi yang mengenyangkan tapi Allah yang mengenyangkan, syirik atau tidak? Tak syirik. Satu orang makan babi dengan iktikad bukan babi yang mengenyangkan tapi Allah yang mengenyangkan, syirik atau tidak? Tak syirik. Adakah boleh makan babi? Ya tetap haram. Sebab perbincangan kita syirik ke tak syirik. Bila kita tak syirik bukan berarti disyariatkan. Tetap juga makan babi itu haram. Cuma kamu makan dengan iktikad Allah mengenyangkan, ia tak syirik lah. Lalu di fitnah kononnya kita ni suruh orang minta tolong dengan pokok. Dia berhujah lah, mana boleh minta tolong dengan pokok. Tapi berhujah kita pun terima. Kita yang bagi tahu tak boleh. Dia pula yang kata kenapa tak boleh. Pokok tu kan tak ada dosa. Pokok tu sentiasa bertasbih. Dia macam nak samakan wali dengan pokok. Oleh kerana boleh minta tolong dengan wali dalam meninggal dunia, maka boleh dalam minta tolong dengan pokok. Kalau tak boleh minta tolong dengan pokok, maka tak boleh dalam minta tolong. Itu kias yang batil, kias mahal balik. Jadi dalam bab hadis yang dhaif ini sebagai kesimpulan, para ulama hadis melainkan Syekh Al-Albani lah yang datang kemudian ni, kita kata betul-betul lah ulama hadis daripada dahulu tidak menolak beramal dengan hadis yang dhaif dalam skop tertentu. Hanya kan kalau penetapan hukum hakam halal haram sah batal, itu mereka tak selesa lah. Kerana hadis dhaif ni ada keraguan tu besar. Banding hadis dhaif pun, hadis sahih pun masih ada keraguan, tapi keraguan dia kecil. Maka
berbeza treatment, tapi tidaklah sampai ditolak secara total. Wallahu a'lam. Ada sebarang soalan? Kalau tak ada, insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan masuk ke bab yang baru yang ada kaitan dengan masalah tauhid dan syirik, iaitu bab kelima, tajuk makna ibadah di muka surat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama la taqdha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afdhu minkum. Ustaz, jadi kalau banyak ada orang macam tak sedar syirik kan, tu kenyang makan tu, contohlah kan. Itu tak syirik. Dia kenyang makan tu berkaitan asbab. Macam orang pergi pada doktor, doktor tolong sembuhkan saya. Syirik ke tidak? Tak syirik. Sebab dia minta tolong pada doktor tu, dia tahu itu hanya usaha ikhtiar, sebab musabab. Boleh je kita kata saya kenyanglah makan nasi. Tapi kalau ditanya, yang bagi kenyang nasi ke Allah, pasti kita jawab Allah. Jadi semata-mata kita menunturkan berkaitan sebab dan musabab, itu tidak menjadikan syirik. Zahir orang Islam, kita kena husnuzan bahawa mereka tahu bahawa apa yang berlaku itu Allah, walaupun zahir perkataan dia itu macam makhluk. Nabi SAW juga sebut al-habbatus sauda syifa'un likulli da'in. Habbatus sauda jadi penyembuh kepada setiap penyakit, padahal yang menyembuh adalah Allah. Nabi SAW ketika itu mengaitkan secara sebab, mana habbatus sauda ni sebab kepada kesembuhan. Macam Panadol lah kan. Ya, betul lah. Oh, saya mujurlah makan Panadol, hilang pening saya. Tak syirik. Kerana kita tahu bahawa itu hanya sebab. Kecuali orang tanya, kamu cakap macam tu, kamu tahu ke Allah yang sebenarnya bagi hilang? Kalau dia kata, memanglah saya tahu, kan jelas. Tapi kalau dia tiba-tiba somehow dia kata, mana ada, memang Panadol lah, sifat Panadol tu memang dia menghilangkan pening, bukannya Allah. Kalau dia cakap macam itu, ya jelas syirik. Kalau dia tak cakap, kita sangka baik lah. Wallahu a'lam. Selalu kan